Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi 17 September bersama saya Fidaus Rashid Idris. Kerajaan Sarawak jamin akan terus berusaha untuk mengembalikan mana-mana hak yang terhakis melalui rundingan dengan Kerajaan Persekutuan. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berharap agar inisiatif untuk terus berunding mengenai Perjanjian Malaysia 1963 seperti yang terkandung dalam Memorandum Persefahaman Transformasi Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dan pihak pembangkang pada 13 September lepas akan membawa hasil menang-menang kepada pihak negeri dan Persekutuan. Datuk Patinggi Abang Johari turut memberitahu Sarawak telah mencapai beberapa kejayaan dalam mengembalikan hak-hak yang telah terhakis sejak pertama kali Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengadakan rundingan mengenai perjanjian berkenaan pada tahun 2015. Antaranya ialah royalti minyak, pengedaran gas serta kuasa ke atas pengurusan alam sekitar. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat Sarawak di Kuching malam tadi yang dihadiri Yang di-Perdana Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Ragad Kurde Taib. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menegaskan Sarawak tidak hanya menolak unsur-unsur yang bercanggah dengan jaminan kebebasan agama yang banyak dipolemikkan kebelakangan ini, tetapi terus memastikan kebajikan agama-agama lain sentiasa terpelihara. Ke arah itu, dalam menjamin hak kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Negeri berada selangkah di hadapan dengan pelaksanaan inisiatif di bawah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain atau UNIFOR. Jelasnya, UNIFOR yang ditubuhkan pada tahun 2017 telah menghulurkan bantuan besar kepada agama-agama bukan Islam termasuk sumbangan bernilai RM165 juta untuk pembinaan rumah-rumah ibadah agama lain di negeri ini. Sementara itu, majlis yang diadakan dalam skala kecil tersebut berlangsung dengan mematuhi prosedur operasi standard COVID-19. Sejarah penubuhan negara Malaysia harus dimasukkan secara tepat ke dalam buku teks sekolah. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak berkata, ia penting bagi memastikan generasi muda peka terhadap latar belakang penubuhan negara ini yang pada mulanya terbentuk daripada 4 pihak termasuk Sabah, Sarawak, Tanah Melayu dan Singapura. Bercakap dalam ucapan aluan bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching malam tadi, Datuk Lee juga menjelaskan ia adalah penting bagi setiap rakyat Malaysia mengetahui sejarah pembentukan negara ini. Dalam pada itu, beliau juga menghargai usaha Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang serius mendapatkan semula hak-hak negeri yang terhakis sekian lama. Rundingan berterusan dengan Kerajaan Persekutuan itu memperlihatkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam mengembalikan hak Sarawak. Sambutan Hari Malaysia yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan dan Pejabat Daerah Julau diraikan dengan sederhana namun penuh bermakna. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, semua pihak memainkan peranan dalam menyemai rasa cinta kepada negara. Roland Duat berharap seluruh rakyat bersatu padu lebih-lebih lagi dalam memerangi COVID-19. Katanya ia amat bertepatan dengan tema Malaysia Prihatin yang memerlukan sokongan antara pemimpin dan rakyat dalam memastikan negara terus cemerlang dan terbilang. Saya harap rakyat tetap bertenang dan sabar dan terus mengikut SOP yang sedia ada. Jadi dengan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Beliau memberitahu pemberita pada majlis sambutan Hari Malaysia peringkat daerah Julau. Sementara itu, beberapa penjawat awam yang ditemui berkesempatan mengajak semua masyarakat terus memelihara perpaduan dan menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Semoga setiap tahun kita akan sentiasa bersatu padu sebagai rakyat Malaysia, satu bangsa Malaysia. Kekalkan hormat menghormati antara satu sama lain dan kekalkan muhibah dan semoga hidup kekal, bahagia, sihat walafiat. Bangga kerana kita dapat sama-sama menyambut Hari Malaysia, jaga Malaysia, jaga keamanan Malaysia. Orang kita nya sama gulai, amat kita nya ukai di kumai orang merdeka dan kita itu Siti Hari Malaysia.
Perkembangan COVID-19 di Sarawak setakat ini menyaksikan hanya 3 kawasan yang masih bebas daripada sebarang kes COVID-19. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 3 kawasan itu adalah Mukah, Daro dan Tanjung Manis. Sarawak dalam pada itu merekodkan 3,660 kes positif semalam dengan Kuching merekodkan 1,541 kes, diikuti Semerahan 268, Sibu 255, Serian 245 dan Bintulu 219. Daripada jumlah itu, kes klinikal kategori 1 dan 2 ataupun tiada gejala dan gejala ringan meliputi 99.9%. 5 kematian juga direkodkan menjadikan jumlah mangsa terkorban akibat COVID-19 meningkat kepada 656 orang. Kes kematian itu direkodkan di Kuching, Mukah, Sibu dan Miri yang melibatkan mangsa berumur lingkungan 39 dan 78 tahun. JPBN turut mendedahkan 17 lokaliti di seluruh negeri dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bermula semalam sehingga 30 September ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Mintred, optimis aktiviti ekonomi di negeri ini akan kembali rancak sebelum penghujung tahun ini. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Mohamad Noordin Majais berkata, beliau yakin perubahan positif ini juga akan bertambah baik apabila Sarawak beralih ke fasa endemik kelak. Dari segi rekod permintaan untuk mendapat geran, mendapat loan mudah melalui kementerian saya, Mintred, dan melalui agensi-agensi kerajaan yang lain, nampaknya aktiviti keusahawanan ni dah start bergerak. Jadi apabila Yang Amat Berhormat announce BKSS, kita dapat lihat rekod permohonan untuk mendapat bantuan kerjaan sangat banyak. Jadi saya yakin aktiviti ekonomi walaupunnya bermula di rumah dan sebagainya sudah start. Beliau menambah walaupun kes COVID-19 masih mencatatkan 4 angka, namun para usahawan mula mengusahakan perniagaan dari rumah dengan memanfaat teknologi digital untuk memperluas perniagaan masing-masing. Datuk Mohamad Noordin berkata demikian kepada pemberita di Gedong selepas program Terima Kasih Frontliners 2021 kerjasama dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan di kawasan Dun Gedong dalam menjaga keselamatan masyarakat sepanjang pandemik COVID-19. Mengulas lanjut, beliau turut memberitahu hampir 99% penduduk di Dun Gedong telah divaksinasi sekaligus menunjukkan masyarakat faham terhadap kepentingan suntikan vaksin demi keselamatan semua pihak. Sebanyak 215 bakul makanan diagihkan kepada petugas Barisan Harapan di 5 buah kawasan dalam satu program Terima Kasih Frontliner 2021 daerah Semunjan. Petugas Barisan Harapan yang ditemui melahirkan rasa terharu atas sumbangan yang diberikan sekaligus menyuntik semangat terus berkhidmat. Saya daripada wakil pihak PDRM IPD Semunjan mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana membantu memberi banyak sumbangan untuk petugas frontliner yang berada di Lubuk Bunting ni. Kami berasa sangat berterima kasih kerana datang memberikan penghargaan kepada kami dan kami berharap semoga kita semua akan berjaya memerangi wabak COVID-19 ini. Sementara itu, beberapa pesara yang ditemui juga berterima kasih atas sumbangan dan juga berharap para anggota yang masih bertugas ketika ini terus memikul tanggungjawab yang diamanahkan dengan dedikasi. Saya berharap mana-mana yang masih bertugas sekarang berhematlah dengan cemerlang. Jangan kira waktu, kita ikut arahan sajalah. Untuk rakan-rakan yang sedang bertugas sekarang seperti frontliner diminta bersabar semua menghadapi dugaan pandemik COVID-19 hari ini dan kita harus tabah menghadapinya setiap ketika. Sumbangan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Gedong dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak itu telah disampaikan oleh Adun Gedong Datuk Mohamad Noordin Majais.
Sambutan Hari Malaysia kali ini amat bermakna kepada atlet Paralimpik negara Boni Bunya Gustin, pemenang pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 apabila berpeluang kembali ke bumi kenyalang selepas 2 tahun tidak berjumpa kedua ibu bapanya. Boni Bunyau, atlet kelahiran Sarawak, menyumbang pingat emas dalam acara powerlifting bagi kategori 72 kg dengan angkatan terbaik 228 kg sekaligus memecah rekod tamasya itu sebelum ini. Boni menzahirkan kebanggaan kerana dapat menyumbang pingat pertama kepada kontingen Malaysia dan berharap sokongan berterusan daripada rakyat Malaysia terhadap penyertaan dan kejayaan atlet dalam kejohanan bertaraf dunia. Berniat adalah Paralimpik pertama saya dan saya bersyukur sampai ke sana dan dapat meraih pingat pertama untuk kontingen Paralimpik dan untuk sukan powerlifting. Mengenai kejohanan seterusnya, Boni akan menyertai kejohanan para powerlifting dunia di Georgia yang dijadual berlangsung pada November ini. Beliau ditemui pemberita di lapangan terbang antarabangsa Kuching semasa majlis sambutan selamat kembali ke bumi kenyalang untuk 5 atlet para dan jurulatih Sarawak yang mewakili Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Sekian berita pagi Sarawak. Vaksin tidak menjadikan kita kebal. Vaksin mengurangkan kebarangkalian mengalami simptom COVID-19 yang serius. Walaupun telah divaksin, kita masih perlu patuhi SOP dan terus amalkan norma baru. Dengan itu, saya Firdaus Rashid Idris. Salam hormat dan Assalamualaikum.